الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang hormati Al-Fadhil Imam dan pengurusi Rajatan Kuasa Surau Al-Mukhlisin, para ustaz, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan agar kita semuanya dalam keadaan sihat tubuh badan, dikurniakan kekuatan untuk terus melakukan amal ketaatan, serta sentiasa ditaufikkan untuk ikhlas di dalam melakukan segala amal kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala rezekikan kita untuk terus dapat melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ketaatan yang kita rasa sangat berharga yang Allah bagi pada kita ialah Allah lembutkan hati kita, Allah gerakkan seluruh anggota tubuh badan kita untuk dapat melangkah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, menjadi tetamu Allah, menjadi orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan dikasihi, apabila Allah Taala pilih kita untuk dapat buat kebaikan yang disebutkan tadi, perkara yang paling patut kita kena ingat ialah kena panjatkan kesyukuran yang banyak kepada Allah, kembalikan balik kepada Allah, kerana dialah yang menggerakkan kita, dialah yang permudahkan kita, dialah yang mentaufikkan kita untuk melakukan kebaikan ini. Bukan sebab kita ni memang kaki surau, bukan sebab keturunan baik-baik, bukan sebab kita ni isi masa lapang dan sebagainya. Jadi kerana kita, alhamdulillah, kerana kita ditaufikkan oleh Allah. Bahasa mudah dan maksud taufik ini ialah kita nak buat baik, Allah Ta'ala dia bagi izin, dia sertakan sekali. Berapa ramai orang bercita-cita nak buat baik, bercita-cita nak selalu datang masjid dan surau, bercita-cita untuk duduk dalam majlis ilmu, bercita-cita untuk buat macam-macam amal kebaikan yang mendekatkan diri pada Allah, tapi hanya tinggal cita-cita saja, tidak terlaksana. Maka disitulah yang disebutkan sebagai taufiq dengan maksud waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Kita nak, Allah Ta'ala sertakan, Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala bagi keizinan, Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita melakukan setiap apa yang kita sebutkan tadi. Jadi oleh kerana itu, para jemaah yang dikasihi, saya mengingatkan diri saya yang lemah ini dan juga jemaah yang dikasihi, banyakkan syukur pada Allah SWT. InsyaAllah bila mana kita bersyukur, Allah Ta'ala janji kepada kita bahawa Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada kita. Firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian syukur kepada aku, la azidannakum, nescaya aku pasti akan tambah dia. Kalau belajar ilmu bahasa Arab, dalam ayat tadi ada hujung la azidanna, hujung perkataan azid itu ada nun taukid, emphasize perkataan tersebut, menekankan sangat, aku pasti akan menambahkan, la azidannakum, aku akan tambah nikmat aku. Para ulama tafsir dan membahaskan perkara ini menyebut antara yang dimaksudkan menambahkan itu juga ialah Allah Ta'ala bagi kita istiqamah, dah boleh duduk dalam majlis ilmu, suka berada di dalam rumah Allah. Kalau Allah bagi kita konsisten istiqamah, itu juga dengan maksud Allah Ta'ala tambah kita. Apatah lagi kalau kita diberikan lagi peluang yang lain, maksudnya lagi kuat kita untuk melakukan amal kebaikan yang lain, itu juga yang dimaksudkan dengan tambahan-tambahan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Untuk itu, para jemaah yang dikasihi, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita duduk dalam majlis ilmu ini, insya-Allah akan mempertingkatkan lagi iman kita kepada Allah SWT, mendekatkan kita lagi dengan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dalam majlis ilmu kita di surau yang mulia ini,
kita menyambung kembali perkongsian kita melalui kitab kecil yang bertajuk Hisnul Muslim ini, ataupun kami terjemahkan dia dengan nama Perisai Muslim. Satu kitab yang menghimpunkan doa-doa, zikir-zikir, amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan tujuan kita apabila kita cuba buat sedekat mungkin apa yang Nabi buat, kita akan dapat rasa nikmat iman, macam mana nikmat iman yang dirasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam pertemuan kita yang terdahulu, kita telah pun membaca daripada kitab kecil kita ini di bawah tajuk zikir pagi dan petang, pada tajuk yang ke-27, bacaan yang ke-27 itu tuan-tuan, zikir pagi dan petang. Di dalam siri perkongsian kita zikir pagi dan petang ini ada pelbagai bacaan-bacaan yang warid, yang datang daripada Nabi SAW, yang sahih, yang telah kita lihat disebut di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung bacaan yang seterusnya pada muka surat 78. Sedikit ulang kaji pada pertemuan sebelum ini, pada muka surat 77 kita kongsikan dengan jemaah satu zikir yang kita kempen agar kita baca hari-hari pagi dan petang, iaitulah bacaan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Tuan-tuan, kita dah sebut bacaan ini berapa kali kita kena baca? 7 kali, 7 marrat. Alhamdulillah, jemaah ingat di dalam hadis yang telah pun kita sebut hari itu, bahawa siapa-siapa yang baca bacaan ini sebanyak 7 kali, nescaya Allah akan mencukupkan urusan dunia dan akhirat dia. Allahu Akbar. Bila Allah cukupkan untuk kita, mana lagi kita nak cari? Dan mana pula kita nak cari kuasa pencipta Allah SWT, orang apa yang disebutkan di sini, di mana sumber kita nak dapatkan supaya kita dicukupkan segala keperluan dunia dan akhirat? Tidak lain tidak bukan melainkan daripada pencipta kita, daripada Allah SWT. Jadi Nabi dah bagi tahu siapa-siapa yang baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim 7 marrat, 7 kali, kafahullah, Allah akan cukupkan dia umur dunia wal akhirah. Baik, itu bacaan yang telah pun kita kongsikan dengan jemaah. Kita dah bacakan hadisnya, kita telah huraikan syarah hadis berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama, dan juga berpandukan daripada kitab Ithaful Muslim yang disusun oleh Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani sendiri, penulis kepada kitab Hisnul Muslim ini. Baik tuan-tuan, untuk mungkin kalau tuan-tuan nak ulang kaji balik tentang zikir tersebut, alhamdulillah di surau yang mulia ini juga ada channel Surau Al-Mukhlisin ini, dah banyak juga channel ada di depan kita ni. Tuan-tuan boleh rujuk balik di dalam rakaman tersebut. Mungkin kadang-kadang terlupa. Ini kelebihan zaman sekarang ni, boleh direkodkan sini. Saya pun ambil manfaat juga. Kadang kita dengar balik, kadang-kadang kita dapat muhasabah, ada yang tersilap cakap ataupun tersalah dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada channel-channel yang ada ni. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati semua orang yang terlibat dalam menggerakkan usaha dakwah ini. Jadi tidak hanya orang yang bercakap depan ni Allah Ta'ala bagi pahala, siapa-siapa yang terlibat menyebar luaskan majlis ilmu ini, insya-Allah ada ganjaran masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sambungan kepada zikir tersebut, masih lagi ada berbaki beberapa lagi zikir pagi dan petang ini, zikir sabah wal masa, ataupun masyhur dalam alam Melayu kita ini dengan zikir maksurat, susunan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna rahmatullah alaih, walaupun ada sedikit perbezaan dari sudut perbahasan sudut hadis. Baik tuan-tuan, bacaan hari ini saya maklumkan lebih awal, satu bacaan zikir ataupun doa yang sangat-sangat perlu kita baca dan ia sangat bermanfaat. Bahkan diceritakan dalam hadis, kejap lagi kita baca, Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Jadi saya memuhasabahkan diri saya sendiri dulu dan jemaah yang dikasihi, bacaan yang kita akan ambil ini tuan-tuan, satu bacaan yang tak patut kita tinggal, kerana Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Jadi saya cuba muhasabah dengan diri saya dan masyarakat saya. Kalau bacaan yang Nabi tak pernah tinggal ni, tiba-tiba masyarakat, aku ini langsung tak pernah tahu pun, memang pun dia takkan beramal, memang dia akan tinggal terus sebab dia tidak tahu. Justru menjadi kewajipan bagi kita yang kita baca hadis-hadis ini untuk kita sebar luaskan. Jadi para jemaah yang dikasihi, saya maklumkan lebih awal, pay attention please, insyaAllah, narjul intibah, perlukan perhatian untuk dengar bacaan ini, walaupun dia agak panjang, tapi insya-Allah dia sangat-sangat bermanfaat dari sudut keperluan hidup kita dunia dan akhirat.
Bacaan yang kita nak sebut pada hari ini ialah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang bermaksud, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba-Mu ini, as'aluka mohon daripada-Mu ya Allah. Mohon apa tuan-tuan? Al-afwa wal-afiyah. Mohon al-afwa. Al-af maksudnya mohon kemaafan, mohon keampunan. Kan bulan Ramadan kita selalu baca doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Al-afwa. Jadi kita hafal bacaan itu. Jadi sama juga di sini, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afu, kemaafan, wal-afiyah, dan afiyah. Sekejap lagi kita akan tengok orang yang lanjut tentang maksud afiyah. Dengan bahasa mudahnya ialah mohon keselamatan, keafiatan. Fid dunya, pada dunia aku ini ya Allah, wal akhirah, dan akhirat aku ya Allah. Kemudian kita ulang lagi sekali, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, hamba-Mu ini mohon kepadamu ya Allah kemaafan dan afiah. Afiah pada apa? Minta kesejahteraan, keafiatan pada apa tuan-tuan? Perkara pertama yang Nabi ajar yang patut kita minta ialah fi dini, pada agama aku ya Allah. Minta selamat pada agama, bukan pada getak, bukan pada diri. Benda paling awal, prioriti, aulawiyat, keutamaan kita mesti utamakan mohon keselamatan pada apa? Pada agama aku. Fi dini, din agama tuan. Jadi orang Arab kalau ditambah ya belakang tu maksudnya agama saya. Fi dini, agama aku. Wa dunyaya. Nabi juga ajar bukan minta selamat untuk agama sahaja, tetapi mengambil juga perhatian pada dunia kita. Wa dunyaya, dan dunia aku, kehidupan dunia aku. Kemudian disebut juga tuan-tuan, seterusnya kita ingat family kita, wa ahli, dan keluarga aku, wa ahli, dan family aku, wa mali, wa mali, mal selalu kita dengar kan, harta, wa mali, dan hartaku. Jadi kita minta ada berapa tuan-tuan? Ada 4 perkara penting di permulaan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4 perkara penting ni. Kemudian Nabi ajar lagi kita minta kepada Allah supaya Allah tutup aib kita, tutup aurat kita. Allahumma astur awrati. Ya Allah, engkau peliharalah, engkau tutuplah ya akan keaibanku, ya, aurat aku. Wa amin rawati. Ya Allah, dan engkau amankanlah diriku daripada rasa takut. Wa amin rawati. Seterusnya Nabi ajar kepada kita, rangkap doa seterusnya ialah kita mohon perlindungan daripada Allah kepada diri kita secara spesifik, dan disebut arah-arah penting yang perlu kita beri perhatian. Lalu disebut Allahumma hafazni. Allahumma hafazni, ya Allah, engkau pelihara aku ini. Daripada mana? Tuan-tuan, Nabi ajar kita daripada arah-arah yang patut kita minta. Pertama sekali Nabi sebut kita mohon selamat daripada segala mara bahaya, malapetaka, sama ada nampak ataupun tidak nampak, daripada arah depan. Dalam bahasa Arab sebut min baini yadayya, min baini yadayya, daripada arah depan aku. Kalau terjemah literalnya ialah min baina, di antara kedua belah tanganku. Antara kedua belah tanganku maksudnya belah depan lah. Min baini yadayya. Lawan kepada depan ialah belakang. Nak bagi senang ingat, in Arabic dalam bahasa Arab, belakang kita kata
khalfi. Wa min khalfi. Tadi depan dah minta, kemudian daripada belakang. Wa min khalfi, daripada arah belakang aku. Lepas depan dan belakang, kita teringat belah kanan dan kiri. Dalam bahasa Arab kita sebut belah kanan. Wa an yamini, daripada arah kananku ya Allah. Wa an shimali, dan pada sebelah kiriku. Shimal, belah kiri. Awas jangan silap baca. Kalau baca syamal, tengok bahasa Arab, kalau silap baris, shin baris bawah, shimal maksudnya kiri. Kalau letak baris atas, syamal maksudnya utara. Macam kita pernah sebut sebelum ni, Aisyah dengan Asya. Ain baris bawah, Aisyah sembahyang isyak, solat isyak. Kalau baca ain baris atas, Asya maksudnya dinner, makan malam. Ya. Orang suka asyak, tapi tak ramai orang boleh on time isyak. Tuan-tuan. Aisyah solat isyak, Asya makan malam. Sama juga tadi shimal sebelah kiri, syamal utara. Dalam doa ini dia baca dengan shimali, sebelah kiri aku. Baik, subhanallah tuan-tuan, depan dah, belakang sudah, kanan sudah, kiri sudah, mana lagi? Atas dan bawah. Komplit, ya. Daripada atas Nabi ajar kita sebut wa min fawqi. Dalam bahasa Arab fawq, fawqun, fawqa artinya atas. Wa min fawqi, daripada atasku ya Allah. Wa min fawqi, daripada atasku juga aku minta selamat ya Allah. Ya. Kalau jemaah perkataan fawq ni, kalau orang Arab contoh kalau pergi Mekah, Madinah, kalau duduk hotel, Arab suruh naik atas, dia kata talli' fawq. Dia kata fawq tu masuk atas lah. Talli' fawq, pergi naik atas. Ya? Jadi fawqi, saya sebut ni supaya jemaah senang tangkap, boleh ingat perkataan fawq maksudnya atas. Wa min fawqi, daripada atasku juga ya Allah, aku mohon selamat. Ya. Kemudian atas sudah, untuk bawah Nabi sebut special dengan doanya khusus. Nabi kata wa a'udzu. Nabi tak direct sebut wa min tahti. Ini ada huraiannya, sekejap lagi kita cuba tengok. Nabi kata wa a'udzu, dan aku mohon berlindung bi 'azamatika, dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala, daripada aku diceroboh, daripada aku dikenakan bala bencana, min tahti, yang datang daripada arah bawah. Ya. Baik jemaah yang dikasihi dan rahmati Allah, sekejap lagi kita cuba kongsikan huraian lanjut satu persatu daripada syarah hadis setakat yang kita sempat baca insya-Allah, untuk lebih memahamkan akan doa ini. Baik, terlebih dahulu jemaah yang dikasihi, sekali dengar panjang ni ustaz, boleh ke nak hafal? Jangan awal-awal lagi terasa susah hati tak boleh nak hafal. Zaman sekarang ni semua mudah masuk dalam smartphone tuan-tuan, boleh buka kan. Kita boleh dapat, kita dah selalu beritahu, boleh download free buku ini. Tekan saja perisai Muslim, dekat Google tu ada, dekat apps pun ada sahabat-sahabat kita buat. Jadi tuan-tuan cari dekat situ, boleh baca. Tidak ada alasan kita tak menghafal, kita tak baca. Lagi cantik kalau kita boleh hafal. Jadi saya bagi tips sikit untuk mudah hafal. Doa ini tuan-tuan cerai-ceraikan dia sikit. Maksudnya buat dia dalam pembahagian. Mungkin yang pertamanya kita sebut Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tulis satu baris, letak jauh sikit. Kemudian turun bawah sikit. Sebab dalam buku ni tengok, sekali tengok panjang, boleh ke ngapal. Jadi nak bagi senang, hafal yang sebaris atas tu dulu, dan turun bawah sikit, bawa dia satu lagi, rangkap yang seterusnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dah ngapal pun sama dengan baris yang atas tadi, cuma tukarkan sikit, masukkan 4 elemen yang kita kata fi dini, pada agama aku, kemudian wa dunyaya, dunia aku, kemudian ingat family kita, wa ahli, family aku, keluarga aku, kemudian wa mali, dan hartaku. Satu rangkap doa. Kemudian bawah sikit lagi, kita ceraikan dia lagi. Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aurat aku, aib aku. Wa amin rawati, jadikan dia satu baris. Dah nampak ringkas-ringkas sikit. Kemudian yang rangkap paling bawah itu, tuan-tuan ingat, rangkap doa paling akhir, dia Nabi ajar kepada kita minta selamat daripada 6 arah. Lalu kita baca Allahumma hfazni. Tuan-tuan hafal perkataan Allahumma hfazni, ya Allah jaga aku, pelihara aku. Kemudian kita ingat start daripada depan. Dalam bahasa Arab orang kata, orang Arab sebut depan min baini yadayya. Lepas tu ingat belakang wa min khalfi, pada arah belakang aku.
Kemudian ingat belah kanan, wa an yamini. Kemudian ingat belah kiri, wa an shimali. Kemudian ingat atas, wa min fawqi. Kemudian ingat bawah, wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Yang bawah tu dipanjang sikit. Jadi kat sini saya suka nak sebut pada tuan-tuan, alangkah cantiknya kalau tuan-tuan dapat belajar bahasa Arab sikit. Dia lagi cepat dapat. Mungkin surau di sini pun ada kuliah bahasa Arab juga kot kalau ada. Saya tengok ada sebahagian surau tempat kami tu, surau An-Nur tu, alhamdulillah ada juga ustaz yang mengajar bahasa Arab. Kalau melalui doa ni ataupun ringkas-ringkas apa perkataan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. At least kita baca tu kita cepat ingat, cepat faham. Ya. Lagipun bagus juga tuan-tuan kalau kita sekarang ni anak-anak kita di sekolah atas sekolah kebangsaan pun ada belajar bahasa Arab. Nanti anak tanya, bapak tahu juga sikit sebanyak. Boleh tolong guide dia sikit sebanyak. Ya, ataupun tuan-tuan nak belajar dekat online sangat banyak. Dekat YouTube tekan sikit. Ya. Tulis belajar bahasa Arab for beginner. Tuan-tuan nak belajar daripada English ke Arabic pun ada sangat banyak. Ya. Dia nak kempen sambil-sambil. Kalau belajar bahasa Arab lagi cepat dapat doa-doa yang kita hafal. Ya, kita belajar. Baik tuan-tuan dan kasih dan rahmatullah Allah SWT, saya bacakan hadisnya macam saya sebutkan tadi, asal usul pada doa ini. Untuk rekod doa yang kita sebut tadi tuan-tuan, saya perhatikan ada riwayat daripada Imam Abu Dawud, ada riwayat daripada Imam Ibnu Majah, dan hadis yang kita perhatikan di sini kedua-duanya sahih. Maksudnya hadis ini boleh diamalkan. Ceritanya tuan-tuan disebut di sini an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun masyhur dengan gelaran Ibnu Umar. Dia merujuk kepada anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nama anak dia tadi Abdullah bin Umar. Biasa orang panggil Ibnu Umar. Jadi adab kita dengan sahabat, sebab Abdullah ini sahabat, bapaknya pun sahabat. Lalu kita taradi, mendoakan keredaan untuk mereka berdua. Lalu kita kata radhiyallahu anhuma. Selalu dengar radhiyallahu anhu saja kan. Jadi radhiyallahu anhuma refer to for they, mereka berdua. Anhuma merujuk pada ayah, pada anak dan ayah. Itu kelebihan anak beranak, dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya dikenali sangat hebat, ya, yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, ni poin penting tuan-tuan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Dia sebut, hadis ini sahih tuan-tuan. Ibnu Umar dia sebut kepada kita, dia sebut dalam hadis ini peringatan pada kita umat selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai habis umat ini akhir zaman tuan-tuan, sampai habis, ya. Alam ini nak ceritanya diriwayatkan hadis ini diberitahu bahawa Nabi kita tidak pernah meninggalkan bacaan ini, ya. Pada waktu bila hina yumsi wa hina yusbih, ketika waktu petangnya dan ketika paginya. Oleh kerana itulah zikir ini diklasifikasikan dia, dikategorikan dia, dimasukkan dalam kumpulan zikir pagi dan petang, doa pagi dan petang. Kerana dilihat bahawa Nabi tuan-tuan membacanya pada waktu pagi dan petang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kata Abdullah bin Umar, Nabi tak pernah tinggal bacaan ini pada pagi hari dan petang harinya. Apa bacaan doanya? Lalu Ibnu Umar pun bacakan bacaan doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Dan satu riwayat disebut di sini, dia terus baca Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kalau tuan-tuan jumpa dalam buku doa dia sebut tanpa al-afwa, betul juga, kerana ada juga riwayat demikian. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ataupun Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian diulang, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Sebagai riwayat dia sebut Allahumma astur aurati sahaja, ya. Cuma saya tak panjangkan perbincangan dari riwayat ini. Kedua-dua riwayatnya itu ada. Kemudian disambung dengan Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Baik. Jadi di sini tuan-tuan, dalam doa tadi seperti mana yang kita terjemahkan pada jemaah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan bacaan ini pada pagi hari dan petang harinya. Jadi di sini kita cuba ambil satu pengajaran penting, bahawa amalan ini sepatutnya kita tak boleh tinggal. Patutnya kita usahakan untuk beramal dengan dia. Jadi bila kita muhasabah, kita kata bukan tak boleh tinggal. Masyarakat kita tahu pun tak, memang dia akan tinggal teruslah. Jadi dia tak tahu. Jadi bagi kita yang dah tahu ni, eloknya janganlah kita tinggal. Yang belum tahu kita sebarkan kepada mereka supaya mereka tahu. Jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita lihat di dalam huraian lanjut kepada doa ini, tuan-tuan. Kata Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani dalam syarah kepada kitab Hisnul Muslim ini, dalam kitab Ithaful Muslim Bisyarhi Hisnul Muslim, nombor 1 dia kata, jika diperhatikan di awal hadis disebut bahawa syiddatu i'tina'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muwadhabati ala hadha du'a. Dia komen apa tuan-tuan, dia syarah apa, dia kata diperhatikan daripada doa ini Nabi sangat jaga, syiddatu i'tina', Nabi sangat jaga akan bacaan ini, muwazabah, Nabi konsisten, Nabi istiqamah membaca bacaan ini. Seperti mana kata Ibnu Umar, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sesekali tidak pernah meninggalkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimat, haula'id da'awat. Sesekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Jadi kata para ulama mensyarah hadis ini, Nabi sangat-sangat ambil beratkan bacaan ini. Jadi untuk kita nak faham macam mana tuan-tuan, bila mana Nabi ambil berat benda ni, rugilah kita kalau kita tak tahu. Nombor 2, kalau kita dah tahu, rugilah kita kalau kita tidak istiqamah beramal dengannya. Jadi kita nak kempen tuan-tuan pada malam ini. Jemaah yang dikasihi, pertama sekali kita dah tahu doa ini. Kalau tuan-tuan boleh hafal, rujuk pada buku yang sebutkan tadi, kita baca dia pada pagi hari dan pada petang hari. Sekadar ulangan, kita dah sebut pada waktu paginya bermula selepas solat subuh sehinggalah waktu naik waktu duha, ya. Sehinggalah kalau eloknya sebelum masuk waktu zuhur, ya. Boleh dibaca. Waktu yang afdal adalah selepasnya solat subuh, artinya selesai zikir solat subuh sepasnya sehinggalah terbit matahari. Itu adalah waktu yang afdal. Manakala zikir petang tuan-tuan bermula selepas solat asar sehinggalah naik dia sampai ke tengah malam, tuan-tuan. Kalau kita terlupa nak baca, kita boleh baca sebelum tidur, boleh baca. Waktu afdal ialah selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Itu the best time yang patut kita cuba usahakan untuk baca. Jadi kata ulama, kenapa Nabi konsisten baca bacaan tadi? Kenapa? Lima fihi wa dhalika lima fihi min al-umuri al-jami'ah li salahi hayati al-'abdi fi dunya qabla al-akhirah wa fi al-akhirati a'zamu wa akmal. Nabi baca kerana apa? Nabi baca kerana di dalam doa tadi dihimpunkan segala perkara-perkara kebaikan untuk kebaikan seorang hamba itu di dunia dia dan juga untuk akhirat dia. Di dunia lagi sebelum sampai akhirat. Diajar oleh Nabi kita SAW akan keperluan, kepentingan memohon daripada Allah SWT. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan kandungan doa tadi, subhanallah, jelas nampak, ya, banyak perkara-perkara penting yang Nabi sebut. Bahkan juga untuk kepentingan akhirat juga ada di dalam bacaan doa tadi. Yang kedua yang kata Syekh lagi, berdasarkan doa tadi, jika kita perhatikan, kita minta daripada Allah al-afiyah, ya. Kata Syekh, siapa-siapa yang Allah muliakan dia dengan afiyah, dengan keselamatan, kesejahteraan, dipelihara dia di dunia dan di akhirat dia, faqad a'zamallahu lahul atiyah, sesungguhnya Allah telah anugerahkan kepadanya anugerah yang besar. Bila Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat, itu satu anugerah yang besar daripada Allah. Jadi dalam satu hadis yang lain, ya tuan-tuan, dari hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini sahih, Nabi ajar kepada kita, Nabi suruh pun kita baca. Nabi kata, salullahal afiyah, salullahal afwa wal afiyah. Nabi kata, mintalah al-afwa, mintalah kemaafan, ya, dan mintalah keselamatan, al-afiyah daripada Allah SWT. Kerana Nabi kata, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, sesungguhnya seseorang itu tidak diberikan satu perkara yang besar selepas yakin dia, ketauhidan dia kepada Allah, jika nak dibandingkan lebih baik daripada al-afiyah. Maksudnya al-afiyah ni satu anugerah yang besar yang Allah bagi kepada seseorang, ya, selepas Allah anugerahkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketiganya tuan-tuan, ini poin penting yang kita nak sebut. Dalam doa tadi, Nabi minta afiah untuk apa? Nabi minta nombor satu perkara paling penting ialah untuk agama. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi talabil afiyah fid din qabla dunya. Nabi memulakan mohon keselamatan, kesejahteraan ini, nombor satu kena minta, harus diletakkan dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, anak beranak kita, zuriat kita, ialah minta keselamatan pada agama terlebih dahulu sebelum minta pada dunia. Agama terlebih dahulu. Jadi apa-apa hal pun kita cek dari sudut agama. Ya, kau nak kerja kau ni selamat tak untuk agama? Kau nak pindah, nak duduk rumah ni, tempat ni selamat tak untuk agama kamu? Kamu nak travelling, kamu nak pergi belajar overseas, kamu nak pergi sekian tempat, kamu nak bersama masyarakat, kamu nak join kumpulan ini, kamu nak bersama dengan grup ini, selamat tak agama kamu? Diajar kepada kita minta agar afiah pada agama. Sebab tu kita kata, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini, pada agamaku. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, kalau ayah baca doa ini dekat rumah, kalau lepas solat kalau nak baca, bacalah tukar kepada kami, fi dinina. Ni itu untuk saya. Kalau kami, fi dinina. Dunyaya untuk saya, untuk kami, fi dunyana. Fi dinina wa dunyana, wa ahli untuk keluargaku, wa ahlana untuk hartaku, wa ahli wa mali untuk harta kami, wa amwalina. Ni sikit dalam bahasa Arab lah, tapi kalau boleh hafal yang tadi pun cantik dah untuk seorang. Boleh tuan-tuan. Baik, Nabi kata minta dulu pada agama, kemudian barulah minta pada dunia, kemudian baru minta untuk keluarga, kemudian baru minta keselamatan pada harta. Kata Nabi, dalilun ala anna man razaqahu Allahu zalik faqad faza fawzan azima. Menunjukkan di sini tandanya ialah memberi isyarat siapa-siapa yang Allah bagi keselamatan pada agamanya, nescaya dia selamat, dia telah dikurniakan kejayaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati Allah, khususnya akhir zaman ni, mutaakhir ni, kita tengok orang duk puluh, orang duk kerja macam-macam dan ya, nak jadi kaya, nak jadi terkenal. Zaman sekarang ni orang gila duk jadi orang terkenal, nak jadi influencer. Nak jadi orang yang buat apa-apa konten nak bagi orang terkenal. Tak kira kadang-kadang konten tu dia konten mengapun dan isi tu sanggup dia buat. Dia berkawan baru-baru ni kan tular, dia berlakon, dia dah kongsi, dah discuss, dah plan dah dengan seorang hamba Allah Ta'ala ni. Konon-konon nak uji kesabaran seorang kakak tu yang bawa, ada orang cacat tu, dia letaknya kek ke apa, lagi nampak macam kurang aja ya. Konon-konon nak uji kesabaran sebagainya. Buat konten-konten yang berapa punya banyak lagi. Kalau kat tuan-tuan tengok kat TikTok tu ya, kan pernah saya cerita gitu. Ini orang yang kayuh basikal ni, ada kakak-kakak, maaf saya sebut di sini ya. Dia geng dia kayuh basikal, kemudian dia berhenti kat tandas penuh, dia tengok ada tandas orang cacat, dia nak masuk tapi dia segan, dia tu sihat, dia buat jalan terjengkut-jengkut macam orang cacat, kemudian dia masuk ya. Itu pun dia ambil, dia rakamkan video tu, ditularkan ya, nak tunjuk, nak cari masyhur. Na'udzubillah min zalik. Jadi poin kita sebut apa tuan-tuan, kita takut orang meletakkan dia keduniaan, mencari kemasyhuran, satu perkara yang menjadi satu perkara yang dikejar dalam dunia akhir zaman ni. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Jadi tuan-tuan, kita diajar apa tadi, disebut minta selamat pada agama kita, apa-apa hal pada agama kita. Kemudian juga tidak melupakan dunia kita, serta juga tuan-tuan Nabi ajar di sini ingat pada keluarga kita. Spesifik Nabi sebut, clearly mention dalam doa ini, wa ahli untuk keluarga aku ya. Kemudian Nabi juga ajar jangan lupa pada harta kita, minta selamat pada harta kita ya. Wa mali, pada harta aku. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi dan seterusnya, disebut dalam doa tadi, diajar al-hasu ala satril aurat. Kita diminta supaya berdoa agar Allah Ta'ala tutup aib kita, tutup aurat kita ya. Difahami di sini, kata ulama, dia ada dua maksud. Aurat yang zahir, minta Allah Ta'ala jaga kita, macam mana keadaan pun terpelihara aurat kita ya. Dan begitu juga dari sudut maksud di sebaliknya juga, selain maksud aurat, dia juga maksud aib kita, benda-benda yang boleh menjadikan kita malu, aib kita. Kita tak nak, na'udzubillah ya tuan-tuan, lebih lagi masa kita dalam keadaan kita meninggal dunia sebagainya, kita tak tahu apa dah orang ambil gambar kita. Sekarang ni kalau orang mati, orang ambil gambar, tunjuk dekat orang. Orang accident, orang terbakar, semua duk tunjuk dekat orang ya. Orang memalukan kita, mengaibkan kita.
Banyak benda yang dibuat dalam bentuk tuan-tuan menyebarkan kepada media sosial ni yang mengaibkan orang. Na'udzubillah. Jangan sesekali kita aibkan orang. Kadang-kadang dia tengok orang tu ada benda yang pelik-pelik, dia ambil gambar jauh-jauh dalam kereta dia record, dia letak dekat TikTok dia, dekat Facebook, dekat Instagram dia. Orang tu pun tak tahu apa. Kadang orang tu dia minta sedekah dan sebagainya, ya. Ni semua nak cari followers, nak cari kemasyhuran supaya orang follow dia. Kadang-kadang niat pun tak baik juga, sebab kadang dia ada bisnes juga. Bila orang follow dia, lagi ramai orang ikut dia, orang akan beli produk dia. Ini penyakit akhir zaman. Na'udzubillah, minta jauh daripada penyakit ni. Baik tuan-tuan, tak apa, itu masalah masyarakat kita. Jadi poin dalam doa ini, Nabi bagi tahu kepada kita minta selamat, minta pelihara pada aurat kita, pada aib kita, ya. Kemudian dibahaskan juga beberapa perkara dalam bab aurat ini, agak panjang, masih ringkaskan. Kemudian seterusnya kata Syekh lagi, perkara kelima, dia kata kalau kita perhatikan di sini, Nabi juga ajar kepada kita supaya minta selamat daripada 6 arah tadi. Apa dia punya rasional dia tuan-tuan? Menariknya dalam huraian yang dia kata, al-'abdu la ya'manu min ayyi jihatin ya'tihi al-halak. Seorang hamba ni, kita ni, manusia ni, kita tak tahu tuan-tuan, dan kita tak boleh nak confirmkan, nak pastikan kita ni aman, kita ni selamat daripada terkena apa-apa musibah daripada mana-mana arah tadi. Siapa boleh boleh confirmkan, boleh pastikan, boleh kata aku ni memang dalam keadaan terjaga walaupun dia ada bodyguard ni dia boleh selamat? Tak tentu, ya. Itu dari sudut zahirnya. Begitu juga boleh jadi juga dia akan tuan-tuan berada dalam keadaan bahaya, diganggu oleh syaitan yang dia tak tahu datang daripada arah mana, ya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, doa ini Nabi ajar merangkumi, dipanggil jami'an lil jihadis, merangkumi seluruh 6 arah tadi. Yang manusia tadi, kalau 6 arah tadi artinya daripada seluruh arah lah, ya. Juga ini menarik nak dikaitkan, tadabbur sikit pada ayat Allah, isyarat, memberi isyarat bahawa Allah sendiri dah bagi tahu bahawa syaitan telah menyebut kepada Allah. Syaitan berjanji kepada Allah dia akan datang daripada jalan ini. Jemaah boleh tengok nanti dalam surah Al-A'raf ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bagi tahu macam mana syaitan sebut depan Allah. Syaitan kata apa? Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Thumma la'atiyannahum, syaitan sebut, ni sekali lagi kita jumpa nun taukid, nun ada tanda sabdu tu. Syaitan kata aku pasti akan datang mereka ini Allah untuk kacau mereka. Tuan-tuan perhati, ya. Doa tadi kita minta min baini yadai, syaitan sebut, syaitan kata min baini aidihim, aku ya Allah, aku pasti akan kacau mereka ini daripada arah depan mereka. Nabi ajar kita counter attack dengan minta selamat min baini yadai. Kemudian syaitan kata wa min khalfihim, daripada arah belakang mereka. Nabi ajar kita wa min khalfi, ya Allah afiyah min khalfi. Wa an aymanihim, daripada belah kanan mereka ya Allah aku akan datang kacau mereka. Nabi ajar kita wa an yamini, ya Allah selamatkan aku daripada belah kananku. Wa an syama'ilihim, syaitan kata aku akan datang daripada belah kiri mereka. Nabi ajar kita, Nabi sebut wa min shimali, ya. Wala tajidu aktsarahum, kemudian syaitan kata kepada Allah, engkau akan dapati bahawa tak ramai di kalangan mereka ni akan jadi orang yang bersyukur, disebabkan mereka tergoda, mereka terikut, mereka terpengaruh, mereka tersesat, mereka ikut aku ya Allah. Jadi tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah, cantik doa Nabi ajar kepada kita supaya kita minta selamat daripada arah ni. Kalau jemaah masih ingat tak dulu kita belajar doa datang ke masjid, datang ke surau, minta nur, minta cahaya kepada Allah daripada arah, start daripada minta daripada hati, minta pada lidah, minta cahaya pada mata, pada telinga, kemudian minta daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, minta cahaya. Masya Allah, rupanya Nabi dah bekalkan kita banyak dah doa-doa, sebab kita telah pun diberitahu oleh Allah SWT, syaitan memang janji sungguh-sungguh, dia sumpah depan Allah dia akan kacau kita daripada arah tadi. Lantas Nabi dengan maksudnya daripada wahyu Allah SWT, Allah telah ajar kepada Nabi-Nya, dan supaya Nabi ajar kepada umat ini untuk lawan balik, minta agar Allah Ta'ala pelihara kita daripada terkena daripada arah-arah ini. Jadi para jemaah yang dikasihi, kata Al-Imam Ibn Jarir rahmatullah alaih dalam tafsir pada ayat tadi, dia kata bahasa mudahnya, dia kata
syaitan ini dia telah sebut pada Allah bahawa dia akan yasudduhum, dia pasti akan ganggu kita, dia sekat kita semua jalan yang ada untuk kita buat kebaikan. Nak buat daripada depan, kiri, kanan, atas, bawah, mana-mana jalan kebaikan yang kita nak buat, kita nak buat, syaitan akan potong tengah jalan, dia akan kacau kita supaya tak dapat buat. Ya. Kalau saya nak uraian ni jadi panjang, cuma kita ambil bahasa mudah, kita pun rasa boleh faham. Syaitan akan kacau daripada seluruh arah dalam hidup kita. Jadi benarlah ya, kita diajar dalam doa ini supaya kita minta selamat daripada arah-arah ini. Baik para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, itu juga Al-Imam At-Tibi dalam syarah dia kata, amman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jihad, Nabi telah menyebut semua jihad, semua arah itu menunjukkan bahawa kejahatan, kebinasaan, kerosakan akan datang daripada seluruh arah tersebut. Boleh jadi datang demikian, justru kita diminta untuk minta selamat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, itu yang disebut di dalam doa kita ini. Jadi para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, jika boleh kita tengok lagi dalam bacaan doa ini, disebut tuan-tuan, mengapa kita minta satu persatu secara khusus, kerana Nabi mengajar kita supaya kita fokus tuan-tuan. Dalam bab pertama tadi minta selamat pada agama, kita diminta supaya kita jaga tauhid kita kepada Allah SWT, ya. Disebut di sini dengan syarah bikawni ala tauhid min khairi khalalin wala qadashin fi zalik. Baik, dalam huraian disebut Allah pelihara kita pada agama kita supaya tauhid kita terjaga, akidah kita terjaga, terpelihara seluruh aspek kehidupan kita dalam bab agama. Baik tuan-tuan, manakala waktu dah masuk, saya secara umumnya saya dah sebut tadi, dalam perkara dunia juga dipanggil musibah pada dunia ini, bukan pada musibah maksudnya kena kemalangan dan sebagainya saja. Dia juga musibah pada kalau hati kita ini dilalaikan daripada perkara-perkara, dilalaikan dengan urusan dunia sehingga tidak ingat pada Allah, tidak zikir pada Allah, juga dianggap perkara yang memberi kerosakan, melawan kepada afiah pada dunia. Justru kita minta agar Allah selamatkan kita pada dunia kita. Begitu juga pada keluarga kita. Saya sebut secara umum juga, keluarga ini juga merujuk bukan sahaja bala bencana secara umum pada zahirnya, kemalangan, bencana sebagainya, bencana juga pada family kita, anak kita, zuriat kita jauh daripada agama Allah, tersasar dalam perkara kesesatan dan sebagainya. Begitulah juga yang lainnya, hartanya begitu juga tuan-tuan. Hartanya bukan takat hilang, harta kita lupus, termasuk juga dalam maksudnya lah harta kita ini membawa kita jadi lalai, harta kita terjebak dalam perkara mungkar, terjebak dalam perkara haram, syubhat dan sebagainya. Baik tuan-tuan, sekadar itu yang boleh saya kongsikan. Moga-moga ada manfaatnya apa yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk kita baca doa ini pada setiap kali waktu pagi, sekali saja baca tuan-tuan, dan pada waktu petang sekali saja baca, serta konsistenlah hari-hari baca. Sampai bila? Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, hari kita nak dipanggil pulang, kita kembali ke rahmatullah pada hari itu. Ya Allah, kalau pada waktu paginya sempat aku membacanya, dan jika waktu petangnya Engkau mengambil aku, sempat aku membacanya juga ya Allah. Allahumma amin. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Sekadar itu dulu, mohon maaf atas salah silap, tutur kata dan sebagainya. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak perhatian yang baik jemaah sekalian. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.